Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan kembali menafsirkan surah Al-Baqarah sebagaimana yang telah kita janjikan. Cuma pada malam ini agak terlewat sedikit dan masalah teknikal, insyaAllah selepas ini kita akan buat lebih baik. Dan kita akan sambung penafsiran dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga, sambungan ayat 272 sehingga 274. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajibanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, yang akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidaklah dikurangkan. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, dan tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangkakan orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui hal, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan, mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau berterang-terang, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita. Masih lagi kita berada dalam tafsir surah Al-Baqarah pada juzuk yang ketiga, surah yang kedua, pada ayat 272 sehingga 274, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha
artinya, wahai Muhammad, kamu tidak punya kuasa untuk memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apakah sebab turunnya ayat ini? Ada beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Dia berkata, كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم. Adalah orang-orang Islam tidak mahu memberikan sedekah kepada keturunan mereka yang tidak Islam. Dan bila mana mereka meminta, mereka tidak ingin memberinya melainkan apa yang murah sahaja. Maka turun ayat ini. Dan diriwayatkan bahawa ada sekilas orang Islam yang mempunyai hubung kait dengan orang-orang Yahudi disebabkan pernikahan, perkahwinan dan juga disebabkan penyusuan. Bila mana mereka memeluk Islam, mereka tidak mahu memberi kepada orang-orang Yahudi ini melainkan kalau mereka memeluk Islam. Dikatakan juga sebab turun ayat ini apabila Asma binti Abi Bakr telah didatangi oleh ibunya bernama Qutailah dalam keadaan ibunya itu bukan Islam. Lalu Asma enggan memberikan apa-apa pun pemberian kepadanya, maka turunlah ayat ini. Bahkan setengah ulama menyatakan turunnya ayat ini sebagaimana riwayat daripada Ibn Abbas juga, Nabi SAW kana ya'muru alla yatasaddaq illa ala ahli Islam. Nabi tidak membenarkan bersedekah melainkan kepada orang Islam sahaja. Maka turun ayat ini bagi menjelaskan bahawa sedekah ini dibolehkan kepada orang Islam dan kepada bukan Islam. Secara kesimpulannya, kalau kita melihat ayat-ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menyebut tentang kelebihan bersedekah. Sama ada sedekah itu dijalankan secara terang atau secara sembunyi, dan bagaimana fadilat kelebihan sedekah itu menghapuskan dosa. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa boleh bersedekah kepada saudara-saudara yang bukan Islam. Boleh sedekah kepada mana-mana orang yang bukan Islam. Tidak salah. Dan tidak patut kita beri syarat bagi orang bukan Islam untuk menerima sedekah mesti masuk Islam dulu. Tidak. Bahkan Islam, ajaran Islam dengan syariatnya memerintahkan kita supaya memberi sedekah kepada siapa sahaja. Atau kepada binatang-binatang pun boleh. Sedekah kepada binatang sama ada binatang itu muhtaramah atau tidak muhtaramah. Yang dimaksudkan muhtaramah ialah binatang yang ada kehormatan dan atau binatang yang tidak ada kehormatan seperti anjing, seperti babi dan sebagainya. Maka memberi makan, memberi minum kepada anjing sebagai contoh dapat pahala. Apatah lagi memberi sedekah kepada bukan Islam. Maka tak boleh bagi syarat masuk Islam dulu boleh kami sedekah pada sana. Maka ini menjawab persoalan yang berlega di kalangan sebahagian orang Islam. Antaranya Asma binti Abi Bakr. Dia menyangka bahawa tak boleh bersedekah kepada ibunya, kan ibunya masih musyrikah, masih kafir. Itu salah seorang daripada isteri Abu Bakar As-Siddiq. Maka tu ayat ini menjelaskan tak apa, tak ada masalah, berilah. Kerana masalah petunjuk datang dari Allah. Bukannya kerana sedekah maka kamu jadikan sebagai umpan untuk mereka memeluk Islam. Apatah lagi menjadikan ia syarat. Jangan. Kita sedekah kerana kita ingin melakukan kebaikan. Kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ingat keindahan agama Islam. Kata Islam dengan keindahannya dalam melakukan kebaikan tanpa syarat. Dalam melakukan kebaikan kepada siapa sahaja. Dalam melakukan kebaikan sama ada orang itu membenci kita atau menyukai kita. Kita tidak bersedekah secara emosi. Kita tak bersedekah secara sentimental. Kita tak bersedekah kerana musim. Kita tidak bersedekah kerana adanya dorongan-dorongan, faktor-faktor peribadi. Tetapi kita bersedekah kerana ia perintah Allah Ta'ala. Jelas.
Kerana itu Allah menyebut sesudah itu, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kita sedekah, maka pahalanya balik kepada kita. Walaupun kita bersedekah pada orang menipu, dia menipu, atau kita bersedekah pada orang tak layak, kita tetap dapat pahala. Disebut dalam satu hadis yang sahih, bagaimana seorang lelaki dia berkata, demi Allah, esok aku nak bersedekah. Maka keesokannya dia bersedekah kepada seorang pencuri. Kemudian dia berkata lagi, esok saya akan bersedekah lagi. Tiba-tiba sedekahnya jatuh ke tangan seorang pelacur. Kemudian esok dia berkata, saya bersedekah lagi. Maka tiba-tiba sedekahnya jatuh di tangan orang kaya. Orang ramai bercakap tentang sedekahnya, apalah beri pada pencuri, apalah beri pada pelacur, apalah beri kepada orang kaya. Tiba-tiba dengan sebab sedekahnya, pencuri berhenti mencuri, pelacur berhenti melacur, dan orang kaya menjadi pemurah. Dan dia yang melakukan sedekah tersebut telah mendapat pahala. Kan itu disebut dalam hadis, siapa pun yang bersedekah, maka Allah Ta'ala akan merawat sedekahnya, menerima sedekahnya sebelum orang lain menerima. Kemudian Allah jaga sebagaimana seseorang kamu menjaga anak pokok kecil sehingga membesar. Maka inilah dia kelebihan sedekah yang mana kebaikannya kembali kepada kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, jangan kita rasa galak. Kalau kita bersedekah, sila alamat. Kalau kita bersedekah, sila orang. Kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang kita rasa macam tak layak, sebenarnya pahala kita dapat. Orang bersedekah tak rugi apa-apa. Yang rugi, yang tak sedekah. Itu rugi. Yang bersedekah, walau tersilap beri sedekah, insya-Allah dapat pahala. Kemudian Allah menyebut, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Bukankah kamu bersedekah itu demi mencari keredaan Allah? Tuan-tuan, kita nampak Allah dulu sebelum kita nampak orang yang minta sedekah. Ada orang dia nampak orang minta sedekah dulu. Sebab itu kita berkira-kira orang kita minta, nampak dia mungkin tak handsome, jangan bagi banyak. Dia mungkin bukan saudara mara, kita jangan bagi banyak. Tetapi ada orang yang melihat sedekah, dia melihat Allah dulu, yakni mencari keredaan Allah. Dan kerana itulah dia mendapat kurniaan Allah yang sebenar, redha Allah yang sebenar. Allah berfirman lagi, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan tidaklah apa yang kamu nafkah dan kamu sedekahkan itu melainkan disempurnakan pahala bagi kamu. Orang yang bersedekah, pahalanya disempurnakan daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, sehinggalah tidak terkira. Banyak sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa sahaja yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, akan Allah gandakan dengan gandaan berlipat kali ganda. Betul dengan datangnya Ramadan pada malam ini, Ramadan Al-Mubarak, maka rugilah kita tak mengambil kelebihan sedekah. Dan kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam pemurah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, seorang yang pemurah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Datang Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah, banyak lagi. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, wa antum la tuzlamun, kamu tidak dizalimi sedikit pun. Yang dimaksudkan tidak dizalimi sedikit pun, apa yang kamu sedekah tak akan jadi sia-sia. Apa yang kamu sedekah tidak akan dikurangkan. Walaupun kamu tersilap beri sedekah. Oh, tersilap beri sedekah ustaz, sedekahnya pada skema, tak apa, dapat pahala. Sedekahnya pada sekian, dia dapat pahala juga. Ya benar, walaupun kita dituntut untuk memberi sedekah kepada orang-orang yang punya kelayakan dan sebagainya, namun kita jangan menyesal kalau silap lagi. Jangan menyesal pun, kerana tidak baik kita menyesal dengan kebaikan. Jadi tuan-tuan, bila kita buat baik, maka tak patut kita menyesal dengan kebaikan. Orang yang menyesal dengan kebaikan, maka itu ada beberapa tanda-tanda yang tidak baik. Contoh, kalau kita pernah menyesal dengan kebaikan kita buat, Ustaz, saya menyesal tolong dia, rupanya teruk orang ni. Ustaz, saya menyesal tolong orang ni, rupanya begitu, begini. Tuan-tuan,
tuan-tuan, apa pun kebaikan kita buat, maka jangan menyesal. Apa pun kita buat, jangan menyesal pun. Kita dah buat sebagaimana yang Allah Ta'ala beritahu. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang orang fakir yang sebenar. Lil fuqara, dan orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, iaitu mereka yang sibuk berjuang pada jalan Allah. La yastati'una darban fil ard, sehingga mereka tidak mampu mencari rezeki atas muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya, ramai orang menyangka dia atau mereka ini adalah orang kaya. Minat ta'affuf, disebabkan mereka tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, kamu wahai Muhammad mengenali mereka dengan tanda-tanda mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah mendesak dalam meminta pada manusia. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa sahaja yang kamu sedekahkan dalam perkara-perkara kebaikan, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Baik, turun ayat ini. Bila ada sejumlah para sahabat, mereka ini fakir, mereka ini miskin, mereka pula sibuk kerana berperang pada jalan Allah. Mereka ini ialah ahli suffah. Ahli suffah pada zaman Nabi SAW jumlahnya lebih kurang 400 orang. 400 orang ahli suffah. Maka mereka ini duduk masjid, miskin. Bukan mereka tidak bekerja, mereka bekerja. Bukan mereka tidak cari duit, mereka cari duit. Tetapi kita katakan tak semua orang cari duit dapat banyak. Tak semua orang. Ada orang yang saya katakan bila dia bekerja, even siang malam, maka dia cuma dapat sikit. Kita tak boleh kata dengan tengok orang tak ada duit ni malas kerja kan? Orang banyak duit kita kata ni rajin kerja. Tak. Rezeki ini sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada setiap orang. Setiap orang. Kali itu bila ada kalangan sahabat-sahabat ahli suffah ni miskin, Sehingga Sa'ad bin Ubadah, bila dia memasak satu makanan, dia akan pergi jumpa ahli suffah, bawa 10 orang ke rumah dia makan. Abu Bakar Siddiq demikian juga. Dan Nabi SAW bila dapat lebihan makanan, Nabi jamu ahli suffah. Mereka ini tuan-tuan bukan miskin menganggur. Mereka buat kerja, sibuk jihad, sibuk berperang, sibuk menuntut ilmu. Mereka buat sesuatu yang punya manfaat yang banyak dan menyebabkan terbantu untuk mencari rezeki. Mereka amat memerlukan, tapi mereka tak minta secara mendesak. Kata ulama, bila mana mereka ada makan pagi, mereka tak minta makan tengah hari. Bila ada makan tengah hari, mereka tak minta makan malam. Yang ada dah cukup. Mereka tak ada kata saya susah, tolong saya, begini, tak ada. Diceritakan satu hari, bila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lapar, sehingga Abu Hurairah pernah pingsan ketika mana solat dia kerana lapar. Tuan-tuan, bila kita sebut lapar ni, miskin lah. Miskin je, tak ada benda nak makan, tak ada benda nak beli. Tengah solat rubah dia tu. Ini Abu Hurairah. Satu ketika kata Abu Hurairah, saya amat lapar, maka saya pun pergi keluar daripada masjid, duduk tepi jalan, berharap ada orang lalu dan saya tanya soalan, lalu dia ajak saya datang ke rumah makan. Harapannya begitulah. Tiba-tiba yang lalu tu Abu Bakar Siddiq. Oh, ni ada peluang ni. Lalu kata Abu Hurairah, wahai Abu Bakar, sekejap, saya nak tanya soalan. Apa pandanganmu, apa tafsiranmu ayat itu, ayat ini? Tujuan Abu Hurairah tanya, mudah-mudahan dapat makan. Mudah-mudahan Bapak kata tak apalah, jom pergi rumah kita makan. Adalah cekodok sikit, jemput sikit, maka okey cukup. Ternyata Abu Bakar tak faham. Maka Abu Bakar kata, oh, jawapan ayat ini, maksud ayat ini begitu begini. Maka Abu Bakar pun berlalu. Abu Hurairah lapor lagi, siapa lah pula nak tanya. Tiba-tiba datang Umar Khattab. Maka tanya Umar Khattab pula, tuan, apa pandangan tuan terhadap tafsiran ayat itu, ayat ini? Maka Umar jawab, Umar pun tak faham juga bahawa Abu Hurairah ni apa. Tanya soalan tu ada makna, ada makna. Tiba-tiba datang Nabi SAW. Bila Abu Hurairah nampak baginda SAW, Nabi tengok dari jauh, Nabi nampak, Nabi kata, muka lapar ni. Lapar jom ikut aku.
Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, ta'rifuhum bisimahum. Kamu kenali mereka wahai Muhammad dengan tanda-tanda mereka, tanda-tanda kemiskinan. Kenal. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun disuruh oleh Nabi SAW pergi ke rumah Nabi, tengok ada tak makanan-makanan. Maka ada susu. Maka dibawa berjanur susu. Lalu kata baginda SAW, wahai Abu Hurairah, panggil orang masjid semua. Abu Hurairah pun susah hati. Dia yang lapar, dia yang tanya, panggil orang lain pula. Ni dalam hati ni. Maka kan Rasulullah suruh panggil. Dan jumlah disumpah waktu itu ialah 70 orang. Dan Nabi SAW pun suruh. Nabi suruh seorang-seorang minum. Dan hati Abu Hurairah habis. Nah, dia yang lapar, dia yang dagang. Lepas minum habis 70 orang. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang berbaki? Lalu kata Abu Hurairah, aku dan kamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, minum. Maka Abu Hurairah pun minum. Kata Rasulullah SAW, zid lagi, tambah lagi, minum lagi, sampai 10 kali. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, tak ada tempat nak letak seeh dah ni. Penuh perut dah ni. Sampai ke ni, lekat ke usuk dah ni. Lalu Nabi SAW tersenyum. Lalu baginda sama-sama minum. Baik, di sini dalam ayat ini Allah menyebut orang miskin yang sebenarnya kita nak tolong macam mana. Orang-orang yang mereka ini berperanan. Mereka ini menjaga agama Allah. Mereka ini tersekat untuk berusaha lebih kerana adanya komitmen-komitmen yang lain. Kerana adanya perkara-perkara yang lain yang patut mereka buat. Sebahagiannya kerana perang, sebahagiannya kerana menuntut ilmu, sebahagiannya kerana dia mengajar. Di mana sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud, dia ni sibuk mengajar. Bila dia sibuk mengajar, maka dia tak berpeluang untuk bekerja. Mengajar. Maka isterinya berkata, boleh tak saya bagi zakat pada abang? Kata Abdullah bin Mas'ud, tanya Nabi. Tanya baginda sallallahu alaihi wasallam, boleh tak boleh? Dan hadis riwayat Abu Daud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pendek ceritanya, maka boleh isteri bagi zakat kepada suami yang miskin. Suami miskin macam mana? Yang bukan malah kerja tu, yang dia ada komitmen kerja yang lain, sehingga dia tak mampu untuk mencari rezeki banyak macam orang lain. Maka inilah lil fuqara, orang-orang miskin yang sebenar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka siang ataupun malam, rahsia ataupun terang-terangan, bagi mereka itu balasan pahala di sisi Tuhan mereka. Tiada ketakutan kepada mereka, tiada juga kedukecitaan. Dalam ayat ini menceritakan kelebihan sedekah. Tuan-tuan, di antara kelebihan sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan pemberi sedekah daripada sifat bimbang dan sifat takut. Sifat dekocita, sifat sedih. Tuan-tuan, kadang-kadang sedih ni dia datang setiap hari. Bukan sedih mak mati yang mati semata-mata. Kadang-kadang hati ni sedih tanpa sebab. Rasa sedih, rasa bad mood lagi ni. Tak ada mak mati, tak ada ayah mati. Semua selamat, anak-anak selamat, rezeki cukup, tapi hati rasa sedih kerana ada makanan rohani yang kita tak penuhi. Bila mana kita bersedekah, maka Allah gembirakan hati kita. Bila mana kita bersedekah, Allah Ta'ala hilangkan rasa kebimbangan dan ketakutan kita, atau kita sebut overthinking kita. Kalau kita kan overthinking sampai peringkat, tuan-tuan sekalian, kita dah fikir nanti anak besar macam mana dia nak kerja, nanti anak besar macam mana dia nak beli rumah, nanti anak besar macam mana dia nak meneruskan kehidupan yang mencabar. Kita ni rasa macam okey berjaya, anak-anak kita tak tahu. Overthinking ini menjadikan kita resah. Ramai mana orang kaya kalau berfikir melampau, maka dia rasa bimbang anak-anaknya masih kecil, maka cari duit letak dalam akaun anak, itu pun dia masih lagi bimbang.
bagi meninggalkan keturunan kita kaya, maka perbanyakkan sedekah. Umar bin Abdul Aziz anak dia ramai, berbelas anaknya, setengah kata 12, setengah kata 15. Semua anaknya tuan-tuan sekalian tidak ditinggalkan harta oleh Umar bin Abdul Aziz. Kerana kita tahu bagaimana pemurahnya Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu pemurahnya Umar bin Abdul Aziz. Maka akhirnya bila mana Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, maka dia meninggalkan anak-anak yang semuanya berjaya, semuanya senang, semuanya kaya. Bukan anak-anak dia sponsor peperangan yang berlaku pada zaman itu. Ditinggal kaya. Manakala Hisham bin Abdul Malik, ditinggal anak dia kaya. Bak kata orang Melayu, 7 keturunan tak habis harta. Tiba-tiba anaknya semua miskin lepas dia mati. Semua miskin. Lihat, seorang membentenginya dengan sedekah, maka anak-anak kita pun jadi berjaya dan kaya. Seorang tidak membentenginya dengan sedekah, akhirnya anaknya gagal walaupun dia dah simpan duit banyak. Kerana tuan-tuan jangan fikir cara orang kafir. Orang kafir fikir duit banyak beri ke anak, anak pun senang dia besar ni. Tak semestinya. Kita dianjurkan, kita diajar untuk melihat harta sebagai amanah. Dalam peluang kita hidup, kita nak buat baik sebanyak mungkin. Jangan anak-anak kita menjadi penghalang untuk kita berbuat baik kerana takutkan masa depan mereka. Jangan begitu. Seorang sahabat, seorang tabi'in terkenal, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahmatullahi alaihi. Dia merupakan anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ini, tuan-tuan sekalian, bila mana dijual rumah dia dengan harga 100,000. Lalu orang berkata, wahai tuan guru, duit ni eloklah bagi ke anak-anak. Maka dia kata, anak-anak aku dicari sendiri. Duit ini untuk aku buat kebajikan dan kebaikan. Maka dia belanjakannya pada jalan Allah. Anak dia tak miskin pun, anak dia tak susah pun. Kan itu kita kena ingat halnya. Ayat ini, tuan-tuan, dalam, kalau kita melihat ayat ini secara umum, yang pertama nak ajar pada kita, sedekahlah pada siapa pun, even pada bukan Islam. Yang kedua, sedekah ini jangan tengok orang yang terima, tengoklah Allah yang dia matlamat kita. Yang ketiga, sedekah akan disempurnakan pahalanya walau berlaku kekurangan dan aspek-aspek yang lain, teknikal dan sebagainya. Sedekah tetap pahalanya akan disempurnakan. Yang keempat, ada kalangan orang-orang miskin yang kita tak kenali mereka, sebab mereka tidak meminta, mereka tidak mendesak, mereka tak minta. Kalau minta pun tak terdesak, tak mendesak, kerana mereka menjaga maruah. Tetapi kita mengenali mereka. Sebab itu setengah ulama kata, antara ciri-ciri orang-orang yang punya sifat kewalian, dia mengenali orang miskin yang sebenarnya. Sebab kalau kita lihat dalam kisah Abu Hurairah, Abu Bakar tak perasan, Umar tak perasan, Rasulullah tahu. Maka ini firasat yang sebenar. Kalau kita sebut firasat ni, tuan-tuan, bukan nak teka benda tak menentu yang tak beri manfaat tu. Firasat yang sebenar membentuk hubungan yang baik sesama Islam. Kita tengok muka dia, kita tahu dia ni tak berapa suka ni, maka kita pun jaga percakapan kita. Itu firasat yang baik. Kita tengok muka dia ni macam perlu kita tolong, lalu kita tolong, itu firasat yang baik. Kita tengok muka dia, kita nampak orang ni macam ada masalah je, lalu kita pun dengar masalah dia, maka ini firasat betul. Bukan firasat kita nak teka-teka benda-benda yang tak ada faedah dalam agama. Firasat ini untuk melihat sesuatu yang memberi kebaikan kepada umat manusia, membetulkan orang yang kita lihat, menolong, membantu dia. Maka ini firasat yang sebenar. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa kita sedekah ni tak ada satu waktu. Bukan sedekah siang, malam, pagi, petang, terang, nyata, semua. Dia bukan ke Ramadan dia saya sedekah, Ustaz, yang lain tak sedekah. Ramadan kita gandakan sedekah, bukan Ramadan ni kita sedekah. Dalam Islam, tuan-tuan, amalan ini mesti berterusan dan tidak salah bila datang sempurna tertentu kita gandakan. Contoh, kita daripada hari Sabtu kita buat baik, tapi bila datang hari Jumaat kita gandakan kebaikan. Kita sedekah setiap hari, setiap bulan. Bila datang Ramadan kita gandakan. Kita tuan-tuan berselawat setiap hari, bila datang hari Jumaat kita gandakan. Itu betul. Bukannya
Macam Kristian hari Ahad dia jadi malaikat, nak jadi malaikat, hari lain jadi setan. Atau Yahudi hari Sabtu dia nak jadi rahib, hari lain nak jadi dajjal. Bukan begitu. Kita orang Islam diajar untuk jadi baik setiap hari. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan orang-orang yang bersedekah siang dan malam, nyata dan terang, maka inilah orang yang benar-benar mendapat balasan di sisi Tuhan mereka, dan fadilat mereka di dunia, mereka tak ada kebimbangan, tak ada ketakutan, tak ada duka cita. Tuan-tuan, kita belanja banyak untuk hilangkan duka cita. Setengah tu beli PS5, nak hilang duka cita je. Setengah tu beli helikopter kontrol, kapal terbang kontrol, berapa harga? 20,000. Sebab apa? Nak hilang duka cita. Setengah tu tuan-tuan pergilah melancur kat Maldives, ni hotel atas air Ustaz, nak hilang duka cita. Setengah tu pergi berkemah dekat Gunung Everest, nak hilang sedih. Setengah tu pergi padang pasir, buat macam-macam untuk hilang duka cita. Tetapi bila kita kembali dari tempat tadi, kita duka cita balik. Kita nak sesuatu yang bersifat konstan, yang bersifat berterusan hilang duka cita, maka jadikan ia sedekah. Rawatan pada hati yang tertekan, rawatan pada jiwa yang resah, rawatan pada jiwa yang bersedih, maka perbanyakkan sedekah. Sedekah ni tuan-tuan bukanlah kita nak cari tabung. Sedekah pada anak-anak, sedekah pada suami, sedekah pada isteri, sedekah pada mak tua, sedekah pada adik-beradik. Ini sedekah-sedekah yang berada sekeliling kita. Bukan sebut sedekah mana tabung sah. Tetapi sedekah tak perlukan tabung. Sedekah memerlukan hati yang pemurah. Bila hati yang pemurah, semua keliling kita tabung. Tapi kalau hati yang kedekut, tabung depan mata boleh pejam. Lalu kamu pejam, dia pun olok-olok zikir. Kalau macam tu rugi. Ingat, sedekah ni kita simpan untuk kita. Tetapi saya beri satu analogi. Kalau tuan-tuan pergi tabung haji, tabung haji lah bagi contoh, tuan-tuan bawa duit 80,000, 100,000 ke, sebab nak simpan tabung haji. Seronok tak? Seronok tak tuan-tuan pegang satu amount besar untuk pergi simpan kat bank? Seronok lah Ustaz, gembira senyum. Kita simpan kan? Dia simpan, bukan guna, bukan simpan. Kenapa kita tak seronok kita ambil duit kita, kita simpan dalam bank Tuhan, bank Allah, yang faedah berkali ganda pada kita? Kenapa tak seronok? Waktu simpan bank Islam seronok, waktu simpan tabung haji seronok, waktu simpan kat saham seronok, waktu simpan duit kat aset bernama tanah seronok, waktu kita simpan duit pada emas permata, emas ni beli berkilo-kilo, tak guna, simpan. Kenapa Ustaz? Ni untung nanti. Tapi waktu kita simpan untuk sedekah, tak seronok. Yang kita sedekah tu, gandaan dia sampai 700 kali ganda. Bank mana kasih? Kita simpan tabung haji dapat 4% je. Simpan bank besar sikit 7%, 8%. Paling banyak saya dengar 15%. Tapi ni simpan dalam akaun Allah untuk kita, 700 kali ganda. Bahkan berpotensi untuk digandakan lebih banyak. Kita akan tengok mana yang lebih utama. Aneh, saya katakan kita tersenyum riang bila dapat menyimpan dalam bank walau kita tak guna duit. Simpan pada tanah-tanah kita beli, kononnya ini aset Ustaz, mana tahu nanti walau dia pun tak sempat makan aset tu. Tapi untuk simpan dalam akaun yang dia akan tuainya pada hari akhirat kelak, dia tak nampak gembira dan seronok, makinlah kerugian yang besar. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita berusaha untuk memperbanyakkan sedekah, berusaha untuk memperbanyakkan kebajikan ini, kerana insya-Allah dia akan menjadi keuntungan besar. Dan ingat hadis Nabi SAW, setiap orang hari kiamat kelak akan bernaung di bawah teduhan sedekah sendiri, bayangan sedekah sendiri. Banyak sedekah, besarlah bayangan teduhan dia, sehingga dia mampu beri syafaat pada orang lain. Sekarang itu pada permulaan kelas penafsiran kita, dan insya-Allah kita akan sambung kembali. Mungkin ada sedikit masalah audio, ini kebiasaan. Yang penting kesungguhan kita untuk mendengar, bukan kesungguhan kita untuk cari kekurangan dengar. Mungkin kerana kekurangan ini menjadikan sempurna ilmu untuk kita dengar, untuk kita beramal, untuk kita jadikan kebaikan yang berpanjangan kepada kita, khususnya dalam memahami tafsir Al-Quran pada bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.